الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيد مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الباب الثاني. تفاعل يتفاعل تفاعلا. تفاعل يتفاعل تفاعلا. Baik, kita bicara masalah apa ni? Jadi kita dah masuk bab mulhaq bagi tadah roja. Mulhaq bagi tadah roja. Kemudian semalam ada orang tanya soalan kat saya yang atas sikit daripada tajan Baba Zaidun tu, surat 14 juga, tapi baring atas sekali. Wa harfin akhara min jinsin lami fi'lihi. Ada orang tanya i'rab wa harfin akhara. Akhara nak i'rab jadi apa? Akhara jadi sifat bagi harfin. Waw tu wa atah pada kata at-ta. Soalan kata ditambahkan akan huruf. Huruf mana? Huruf yang lain. Huruf yang lain tu min jinsin. Min tu dipanggil sifat yang kedua pada kata harfin. Tu Syafi'i semalam dia tanya mana tadi. Huruf min tu sifat. Sifat yang kedua pada harfin. Huruf mana? Huruf yang ada nak huruf tu min jinsin ni. Min harfin mujanisin. Daripada huruf yang bersejenis. Bagi lam fi'ilnya. Sambil situ. Baik, kita tengok bab yang kedua pula. Jadi bab yang pertama dalam mulhaq bagi tadah raja. Bab pertama tu tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Bab yang kedua tafa'ala. Bab kedua pula tafa'ala. Ini semua kita panggil mulhaq bagi tadah raja. Kita panggil mirip, seiras. Al-babus sani. Bermula bab yang kedua. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Itu dia panggil acuan dia. Mauzunuhu.
bermula timbangan, bermula perkara yang ditimbangkan akan dia, akan ini hazal bab. Tajawraba yatajawrabu tajawruban. Tajawraba ni ada ini bawah tu ada lah. Dia ajak dia tajawraba ni asal dia kalau dalam fi'il sulasi menjarat panggil jariba. Jariba yajrabu. Atau wazan jariba yajrabu. Jariba yajrabu ni duduk dalam mana? Bab mana? Atau kat ini? Jariba yajrabu. Acuannya dalam bab mana? Dalam bahagian mana? AI. Bab yang keberapa? Bab keempat. Bab keempat. Ia. A-u, a-i, a-a, i-a, u-u, i-i. Bab yang keempat. Fa'al, jariba, fa'ila, yaf'alu. Jariba, yajrabu. Jadi, tajawroba ni asalnya pada jariba. Asal fi'il sulasi mujarrad. Ini bab yang keempat. Baik. Tajawraba yatajawrabu tajawruban. Wa alamatuhu, dan tanda-tandanya, tanda-tanda ini bab. Muka surat berapa, Ustaz? Semalam kan sama semalam. Tak tanda ke? Ya, tanda. Tapi saya punya Rumi lain. Yang Jawi ni muka surat 9 ni. Muka surat 17. 17, Mama. 17 apa, Rumi? Jawi. Jawi 17. Yo, jauh ketinggalan. Alright, thank you. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi. Dan bermula tanda-tandanya, tanda bagi bab yang kedua. Ayyakuna madhihi ala khamsati ahrufin. Bahawa adalah fi'il madinya, fi'il madi bagi hadzal bab. Khabar. Ja'iyan ala khamsati ahrufin, datang di atas 5 huruf. Dia datang di atas 5 huruf. Tajim waw roba. 5 huruf. Tapi biziyadati ta'i, dengan ditambahkan akan ta. Dengan ditambahkan akan ta. Tambah ta tu kat mana? Tambah fi awali, pada awalnya, awal bagi hazal bab. Bagi bab kedua ni lah. Tambah ta tu pada depan. Awal bagi bab. Ta jauh. Tu nak dapat tambah ta situ. Kemudian wal wawi, atau pada kata atak. Kemudian ditambahkan akan waw. Tambah waw tu bainal fa'i wal aini. Tambah di antara fa dan ain. Ini tambah di antara fa fi'il dengan ain fi'il. Mana? Mana? Dia tambah dia tambah waw. Tambah waw tu di antara fa dengan ain fi'il. Tafau ala waw, tambah waw. Letak waw tu, tambah waw tu di antara fa dengan ain. Turut tak? Baik, habis. Itu tak payah. Wa bina'uhu, dan bermula binaan. Ini bab. Dia sebut binaan ni, dia panggil makna dia tu. Binaan bab ni makna dia apa? Lil lazimi, dihantarkan bagi lazim.
Tapi ada pada nuskah yang lain, dia hantar pada mutawa'ah. Siapa yang ada kitab yang ditulis wa bina'u lil mutawa'ah? Ajaran ada. Haji Yaakob. Tak ada. Mutawa'ah tak ada Tak ada Ustaz, tak ada. Kalau saya mengaji dulu, ditulis wa fi nuskatin wa bina'u lil mutawa'ah. Bina'an bina mutawa'ah. Tengok. Nahu tajawraba Zaidun. Tajawraba ni, ya, kitab lagu mana? Memaki ke? Memakai stokin oleh Zaid. Memakai stokin oleh Zaid. Kitab tu dia terjemah ke mana, Ajarana? Sama lah. Zaid memakai kaus kaki. Stokin lah. Stokin tu bahasa Indonesia. Macam mana dia kata tajawraba Zaidun tu? Memakai stokin oleh Zaid. Iza tafsiriah ataupun iza syartiyah boleh. Kalau iza syartiyah, dia panggil iza tu kait pada sesuatu yang mazuf. Iza ay labisal jawraba. Memakailah ia Zaid akan stokin. Tu. Habis itu. Itu tak payah. Fi'il lazim. Sama dengan dulu. Binaan pertama pun fi'il lazim. Al-babus salisu. Bermula bab yang ketiga. Yang ni min khamsatil ababi limul hakid dahroja. Daripada 5 bab bagi mulhaq tadah roja tu. Tafai ala ni wazannya. Tafai ala ya tafai alu tafai ulan. Dia lebih kurang mulhaq dulu juga. Lebih kurang. Tapi dulu fa'ala. Kita mata depannya. Kalau tambah ta tu banyak lazim, jadi lazim. Mauzunuhu bermula timbangan ini bab. Tasyaitona ya tasyaitonu tasyaitunan. Maksudnya apa? Nanti tengok bawah. Wa alamatuhu. Ni pun tak payah mana. Dan bermula tanda-tanda ini bab dia tak payah tapi nak ingat tu payah. Kefahaman mudah. Seorang ni tapi nak kena ingat, nak kena ngapal tu payah tu. Nak kena ngapal. Kalau tuan-tuan boleh ngapal, boleh alhamdulillah lah. Kalau nak ngapal senang je. Tulis balik. Contoh kita tulis kat dalam whiteboard ke, kita buat kita buat gambar rajah. Kalau tulis, kita ingat. Dia kaedah mengapal ni, kalau kita tulis balik, dia ingat. Dulu waktu saya belajar dulu. Allah selamat. Tak silap umur. Itu pun saya bawa. Saya dapat kaedah tu pun baru jugalah. Bukan kaedah sendiri. Jadi bila dulu nak mengapal satu benda, saya dah ngapal dah. Dah ngapal. Kemudian saya tulis balik. Saya ambil kertas kosong, saya tulis balik. Ini. Kalau tulis balik, insya-Allah makin ingat. InsyaAllah dia lekat lama lah. Dia lekat lama. Kalau ngapal saya tak tulis, dia lekat sekejap je. Begitu juga Al-Quran, begitu juga. Kalau budak tu, kalau nak ingat lama, jangan sekadar mengulang-ulang lah. Tapi kalau dia tulis, lagi ingat. Dia semakin lagi ingat. Dia nampak jelas huruf tu. Kalau dia tulis, kalau dia ngapal, dia hanya sekadar ngapal je. Kalau dia ngapal sambil tulis, dia ulang balik sambil tulis, nanti bila orang tanya apa-apa, suruh ulang balik, dia boleh nampak huruf tu seputih-putih. Sebiji-sebiji dia nampak. Tu kaedah lah. Saya pernah buat dulu sekali. Banyak kali juga lah dulu. Waktu awal 20-an dulu lah. Tapi kena rajin sikit lah. Ustaz, sorry. Nak tanya wazan tu apa makna dia? Timbangan. Timbangan.
Ni yang macam lalulan ni macam an and on ni. Ha? Yang dia kata tafai ala tafai alu tafai ula. Dia macam penjodoh bilangan ke apa? Nah, ni panggil timbangan ni maksudnya acuan dia. Acuan. Saya ada dah ngajak Mama Mala ikut saya pada awal tak? Saya ikut tapi ada yang saya tak dapat kelas tu, jadi saya macam banyak yang dah miss. Baru dua hari ni saya dapat. Pagi tadi saya cubalah balik. Daripada awal saya try tu faham, tapi nak kena makan masa jugalah Ustaz. Very slow lah. Sorry lah. Tak apa. Okey. Baik, habis. Mauzunu tasyaitona yatasyaitonu tasyaitunan. Habis itu. Wa alamatu, dan alamat tanda-tandanya bahawa ada lamadinya. Dia punya tu sama je lebih kurang. Sebab ni kitab mudah dia tak ada payah. Lagipun saya tak ada main ibarat kitab. Saya tak ada main i'rab satu-satu takdir lagi kan. Kalau main i'rab takdir tu, itu memang sakit kepala lah. Yang saya mengajar sebelum Ramadan tu Ini tak sama. Ini dia mudah, kitab mudah. Tapi kitab ni mudah pun saya boleh main jadi payah, boleh. Tapi kita main relax lah bulan puasa ni Sampai tengok. Tanda-tandanya tanda ini bab ayyakuna madhi. Bahawa adalah fi'il madinya. Fi'il madi bagi bab yang 3. Ja'iyan ala khamsati ahrufin. Datang di atas 5 huruf. Sama dengan tadi juga. Tapi biziyadati ta'i fi awalihi. Sama. Ditambahkan ta pada awalnya, awal fi'il madhi. Wal ya'i, atau pada kata ta. Dan gelap ditambahkan akan ya di antara fa dan ain. Tambahkan ya tu di antara fa dengan ain. Nampak tak? Tafai ala. Habis. Wa bina'uhu lil lazimi. Ni pembinaan ni lazim juga. Kebanyakan kalau tambah ta bagi mulhaq tanda rojah ni kebanyakan dia lazim. Dia fi'il lazim. Nahu tasyaitona Zaidun. Telah membuat jahatlah oleh Zaid. Kitab tu lah, dia terjemah ke mana? Ajar mana? Tak ada terjemahan. Tak ada terjemahan. Kejap-kejap ada, kejap tak ada ni. Macam Cik Semua lah. Haji Eko ada? Lama Ustaz, tak ada. Oh, kenapa Dia jatuh ke apa? Dia lupa kot. Kadang-kadang dia macam tu Ustaz. Kadang-kadang dia ikut suka dia je. Susah kacau ni. Tasyaitona Zaidun. Telah membuat jahatlah oleh Zaid. Sebab tu kalau membuat jahat sangat, dia panggil syaitan. Nampak tak? Nampak tak? Syaitan ni kan laman jahat dah. Syaitan tu bukan isim Ustaz. Ya, syaitan isim ni fi'il. Tapi nak cerita kata nisbah jahat tu. Dia asal dari syaitana juga. Jahat. Syaitan tu memang isim. Tapi kalau asal perkataan ni fi'il apa? Syaitana. Lepas tu kita ambil isi dia punya fi'il. Syaitana. Sebab dia huruf tambahan tangaya. Mana kamu saya? Tengok. Betul tak? Syaitana ke syatina nanti tak? Ni kena tengok kamus. Sebab bukan semua wazan kita boleh buat syaitana, tak boleh. Macam tadi lah, jawrobah saya jaribah. Nak kata jawrobah tak boleh. Sebab dia kata tengok dalam kamus asal. Dulu ngaji dengan beli, orang beli kata, dia kata bukan semua kita tahu, kata benda-benda tu asal kalimah tu payah. Dia melainkan kita dah biasa dengar. Dunia Maksudnya pelaku Ustaz. Syait. Tasyaitona. Pelaku ke? Ya, perbuatan.
Oh, perbuatan. Perbuatan jahat tu ada pada Zaid. Oh. Habis yang kata ni isim. Dah, mana ada isim tak? Itu yang Haji aku tanya tu syaitan. Ni tasyaitona tu lain. Oh, tasyaitona lain. Okey. Syaitan, mana ada syaitan sini? Saya nak cerita kata perumpamaan. Syaitan kan jahat, lambang dia. Adakah Okey. syaitan baik? Adakah syaitan baik? Tak ada. Nah, dia ada inverted comma. Ya, Syaitan kena ikat saat bulan puasa. Tak ada mana je. Anak-anak buah dia ramai. Ya, ni. Dia tahu wazan apa? Tak ada sini. Haji Syaitina. Kamal Zaman handsome. Haji Kamal Zaman handsome. Syaitona. Syaitabun. Tak ada. Kena tengok satu lagi. Siapa ada kamus lain? Saya kamus ni dekat depan, mana nak pergi ambil? Tak apalah. Tapi asal pada perkataan Shintonun Ya? Ya? Lagi salah? Kita tengok asal kalimah dia. Tapi nak dia kata membuat jahat lah. Kalau telah membuat jahat lah oleh Zaid. Tengok depan tu. Ni. Iza fa'ala fi'lan makruhan. Ini tafsir pada kata syaitana. Fa'ala telah membuatlah ya Zaid akan perbuatan yang dibencikan. Telah membuatlah ya Zaid akan perbuatan yang dibencikan. Itu ada terjemahan tak, Haji Yaakob? Tak ada, Ustaz. Tak ada juga. Bawah ni. Nope. Haji Yaakob tak ada. Fi'il lazim. Ada tak sama Ustaz? Kita ada Sama sama. juga kan? Ni senang ni, patut kena terjemah ni. Tarah. Iza ini membuatlah ia Zaid akan perbuatan yang dibenci. Bila sebut tasyaitona ni, Zaid buat sesuatu perkara yang dibenci oleh syarak. Atau bukan syarak satu perkara yang dibenci lah. Yang dilarang. Tu dia. Habis itu. Itu maksud lah, maksud Al-Babu Rabi'. Bermula bab yang keempat. Tafa'wala yatafa'walu tafa'ulan. Ni jangan kita lemah semangat dengar apa ni tafa'wala ni nak apa. Ni semua dia panggil dia punya timbangannya. Kadang-kadang dalam Quran kita tak jumpa tafa'wala tapi dia ada dia contoh dia tu ada dalam tu. Ada. Tengok. Apa makna tafak wala, Ustaz? Dia kita tak boleh nak terjemah makna, itu dia panggil wazan dia tu. Timbangan dia. Kita nak terjemah makna tu tak boleh. Kalau nak terjemah makna tu takut kita salah faham. Boleh terjemah makna boleh. Membuat apa dia membuat? Sedang membuat. Tafak wala tu membuat sesuatu lah. Dia tak ada buat sesuatu, tak ada sesuatu pun tak ada. Tu dia kata dia nak terjemah istilah, dia panggil istilah. Okey, istilah. Macam tafak walu dengan tafak wulan. Tafak wala fi'il madhi, ya tafak walu fi'il mudhari'. Tafak ulan tu masdar, kata adjektif. Adjektif. Tafak wala, tafak wala tu past tense. Ya, tafak wala is past tense. Tafak walu. Bukan tafak walu, ya tafak walu. Ada ya situ. Ya tafak walu is past tense. Bukan tu. Wala past tense. Ya tafa'alu present tense. Present tense, sorry. Tapi tak, ya tafak walu present tense and future tense sekali, dua-dua. Tafak walu is present tense and also future tense plus present, past and future. Yang tafak walu. Yang ya tafak wulan Adjektif.
Ya apa yang tafa'wala Mardi dia past tense. tense. Oh, dia Ini sama the apa ni? tenses. Wazan ni Okay. something like format lah. Okay. Now I understand. Format. You get the book, it's Ah. called Mastering Arabic Verbs. Okay. Oh, these are the verbs. Okay, fine. Yeah, this is a verb. You get Alright. mastering Arabic Past tense, present and future tense is tafa'walu. Ini jadi kelas Inggeris tak ni? Tak, sebab saya nak kena faham Ustaz. Saya macam plan habis. Wazan Jadi ni you all is something explain. format. Alhamdulillah, syukur. Thank you very much. Tafa'walan is adjective. Okay. Yes. Tafa'wala is past tense. Yes. I understand. Thank you very much. Yeah. It's something, wazan ni something like format. Habis yang dia tulis kat sini, tarah waka. Itu lain. Nanti itu sabar dulu nanti. Itu dia punya Oh. misal dia, contoh dia. Yang tu, yang tu dia punya example lah. Okay. Example. Alright. Ini kena Kena juga cakap bahasa Melayu kat sini, no? Aku cakap betul Arab ni aku memang fail. No, Sorry kita lah. ni bukan, kita sama, kita nak masuk kelas tadika actually. Yes. Kita sekolah menengah, that's why. No. I memang zero. Arab memang zero habis. Minta maaf. That's why sorry ganggu you all punya kelas. At least I dah faham dah apa dia. Move on. Okay, carry on. Mauzunu tarah waka ya tarah waku tarah bukan. Ustaz, sekejap Ya. Ustaz. Yang tadi tafa'ulan tu, Ustaz kata apa adjektif? Tafa'ulan. Ya, masdar. Dipanggil kata terbitan. Dia kata terbitan, bukannya adjektif. Kalau putih panggil apa Saya pun dah lupa dah apa tadi. Bukan adjektif lah. Bukan. Adjektif tu dia sifat. Oh, sifat. Ha. Kalau tu apa dia Tak ada, kau boleh tolong tak? Kalau terbitan ni panggil apa? Tu saya pun dah lupa lah dalam bahasa Inggeris. Siapa boleh tolong? Yang orang lain yang pandai cakap orang putih. Maybe present continuous tense? No. Dia bukan tenses. Dia noun. Oh, Dia it's a dia noun. dalam- Ya, So, ada dua term dia. could be a pronoun? No. Tu ganti nama. Betul lah adjektif. Saya Adjektif faham. betul Ustaz. Betul adjektif kan. Sebab dia Terbitan. Nama terbitan Noun bukan is a adjektif. noun. Adjektif tu kata sifat. Orang Betul sifat. Terbitan. Ustaz, Adverb. satu sifat lah. Could it be adverb? No. Bukan. Tapi Bukan perbuatan. adverb. Saya lupa lah. Entah. Kena buka balik buku English. Cuba Okey. cari balik. Buka balik lah nanti. Mama lah. Okay, nanti saya tengok dalam grammar. Baik, mauzunu tarah waka ya tarah waku tarah bukan. Tu dia banyak example ni lah Dia punya contoh misal. Wa alamatuhu ay yakuna madhihi ala khamsati ahrufin. Dan mula tanda-tanda bagi bab yang keempat bahawa adalah fi'il madinya. Fi'il madi bagi bab yang keempat ni ala khamsati ahrufin, datang di atas 5 huruf. Maklum juga sama macam tadi. Dia binaan dia ni binaan dalam apa tu mulhaq bagi tadarrujah ni ya, dia tu semuanya lazim. Lima tu semua bab lazim lazim. Bila sebut lazim, apa maksud lazim? Ajar saya. Dia tidak memerlukan objek. Dia tidak memerlukan objek, dia tak memerlukan maf'ulun bih. Dia tidak, cakapan tidak melampaui kepada satu objek yang lain. Bahkan untuk diri dia saja cukup dah. Baik. Biziyadati ta'i fi awalihi. Dengan sebab ditambahkan akan ta pada awalnya, awal bagi madi bagi bab yang keempat, iaitu tafa'wala. Ta itulah. Wal wawi bainal aini wal lami. Dan ditambahkan akan waw di antara ain dengan lam. Nampak tak? Tafa'wala. Dan ditambahkan waw Dengan ta.
di antara ain dengan lam. Ain dengan lam. Kan tafa'wala. Okey. Tambah waw tu di antara celah-celah di antara ain dengan lam. Alright. Itulah. Baik, habis. Wa bina'uhu lil lazimi. Dan bermula binaannya, binaan ini bab bagi fi'il lazim. Bagi fi'il lazim. Mana? Contoh nau kaulika taruh waka Zaidun. Taruh waka Zaidun saya tak ada dobit tapi saya faham daripada ni tafsir dia. Iza taqaddara fil mashi. Bermegahlah ia Zaid itu pada berjalan. Dia panggil apa Zaid tu taruh waka tu ajarana dia terjemah guna ajarana? Tak ada terjemahan Ustaz. Betul Ustaz, tak ada terjemahan. Makna dia apa? Mudah-mudah kata dia berjalan secara bermegah. Zaid berjalan secara bermegah. Oh, dengan sombongnya. Berjalan dengan megahnya lah. Dengan megah, dengan sombong itulah. Bagi takabbara. Bermegahlah ia Zaid fil mashi pada berjalan. Macam takbur lah. Macam takbur. Yalah, tapi jalan megah lah, macam jalan megah itu. Jalan sombongnya. Berjalan secara megah dipanggil taruh wakaf. Maksudnya. Taruh Dia sama wakaf. dengan, Ustaz, dia sama dengan maraha ke? Maraha macam mana? Kalau tak silap lah. Dalam Quran ada kan ayat. Jangan Maraha. kamu berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Macam tu lah. Bukan. Nah, Maraha. dia taruh wakaf ni, dia sebut tu sekali dah tahu dah. Taruh wakaf Zaidun. Berjalan bermegahlah oleh Zaid. Dia sekali dah situ. Satu ayat tu, satu kalimah tu memberi maksud kata dia berjalan dengan megah. Cuma iza takabbara ni dia nak separatekan ayat dia. Dia nak keluarkan ayat daripada taruh wakaf tadi. Kat sini tak ada iza tarah wakaf Ustaz. Bukan iza taruh iza takabbara. Tak ada buku. Tak ada Ustaz, buku Jawi yang baru ni, dia tak ada semua yang Iza-Iza semua tak ada. Dia tulis apa? Dia tulis apa? Tak ada langsung. Dia cicir semua tu. Daripada start hari tu saya cakap dengan Ustaz, dia tak ada. Oh, patutnya kena ada sebab ni kitab asal ni. Saya punya kitab asal tu dia ada ni. Ada. Sebab namanya Iza tu Iza tafsiriyah. Tak boleh kalau kita buang tu tak boleh sebenarnya Iza tu sebab dia orang dulu sekarang kan. Sebab kita nak ada tempat i'rab dia tu. Iza tu sebenarnya. Iza tu boleh ada Iza. Kalau nak i'rab tu saya boleh i'rab tapi takut pening. Kalau Iza tu boleh Iza tafsiriyah boleh. Ataupun Iza tu jadi Iza taqidiyah. Iza apa makna dia Iza? Makna Iza tu apa Ustaz? Apabila. Mana ni? Apabila pun boleh. Ataupun kita terjemah. Di sini ni kita boleh terjemah dua. Apabila ataupun ia. Ataupun nak tafsir. Yakni. Boleh juga. Ada dua makna. Yakni. Habis. Al-babul khamisu. Bermula bab yang kelima. Al-babu khamisu. Tafa'la ya tafa'la tafa'lian. Dulu fa'la. Tafa'la ya tafa'la tafa'lian. Mauzunuhu. Kalau dulu tu fa'la yufa'li. Fa'la yufa'li fa'liyatan. Fa'layatan ke fa'liyatan? Fa'layatan nak. Ini tafa'lian. Tak kena fa'layatan je lah. Fa'layatan wa fi'la'an. Kalau yang dulu. Yang dulu tu bab yang ke bab yang ke-6 silap. Wow. Yang ni ialah Tolong tutup mic jap. Mama. Tutup mic jap. Tutup mic jap. Okey, baik.
Verbal noun. Oh, verbal noun. Dan masdar ni bagi verbal noun lah, bukan adjektif lah. Bukan. Okey. Dia under noun. Betul lah verbal noun. Verbal noun, ya. Saya bahasa Inggeris yang nak terjemah saya tak pandai, tapi yang bahasa Arab je tu masdar tu maksud kalau terjemah tu bahasa Melayu kata terbitan lah. Ya. Baik, habis. Wa mauzunuhu dan bermula mauzunnya. Tasalqa ya tasalqa tasalqiyan. Ni pun fi'il binaan fi'il lazim juga. Dia tak ada payah mana pun ni. Yang payah nanti lepas ni. Lepas ni payah sikit. Kita belakang-belakang tu payah jugalah. Tengok. Dia payah-payah tu makanlah masa sikit lah. Wa alamatu dan bermula alamatnya. Alamat ini bab. Ayyakuna madhihi ala khamsati ahrufin. Bahawa adalah fi'il madinya. Fi'il madi bagi ini bab. Datang di atas 5 huruf. Datang di atas 5 huruf. Mana 5 huruf? Biziyadati ta'i. Hal kerana 5 huruf itu ditambahkan akan ta pada awalnya, awal bagi madihi. Awal bagi fi'il madi bagi ini bab. Wal ya'i dan ditambahkan ya. Apa tak? Ya tu tambah mana? Di akhirih, pada akhirnya, akhir ini bab. Nampak tak? Tafa'la. Itu ya tu. Dia panggil ya alif maksurah. Habis. Wa bina'uhu lil lazimi. Binaan sama juga. Fi'il lazim. Tak ada payah ni. Na'u. Tasalqa Zaidun. Ada terjemah tak ni? Apa tu? Tu apa? Haji Yaakob. Ada Ustaz, yang ni ada. Baring di atas papan tengkuknya. Macam mana terjemah dia? Bukan, dia kata sini. Kalau buku saya, dia kata berbaring di atas punggungnya. Oh, punggung. Saya punya baring di atas papan tengkuknya. Tu lebih tepat sikit. Yang kat ini dia lebih tepat sikit. Bukan baring kat papan punggung Kalau saya berterjemah, Baring terlentang kan? Baring terlentang. kalau saya punya, kalau saya mengaji dulu, tasawqa Zaidun, tidur melentanglah oleh Zaid. Zaid tidur melentang. Tidur melentang ini lah. Tidur melentang. Ini nak tafsir. Nama ala qafahu. Tidurlah ia Zaid di atas tengkuk dia. Dia tidur gini lah tengkuk itu. Tidur melintang. Tidur melentang. Bukan melintang, melentang. Kalau tidur melintang macam ni, melentang gini. Kalau meniarap macam ni. Ni melentang. Kita pakai tidur terlentang kan? Terlentang kita panggil. Tidur terlentang. Tu bukan bina mutawa'ah tu sebenarnya. Bukan. Tapi orang itu sebut bina mutawa'ahnya. Ada ter mutawa'ah. Habis. Ni nak masuk dah. Ni tengok dia nak ajar cara kaedah. I'lam anna haqiqatal ilhaqi fi hadhil mulhaqati innama takunu bi ziyadati ghairi ta'i. Hendak ketahui oleh kamu. I'lam, hendak ketahui olehmu. Kalau kita tak jawi macam ni. Hendak ketahui olehmu. Anna haqiqatul ilhaq. Akan sesungguhnya. Haqiqatul ilhaq, diri ilhaq. Ilhaq tu apa? Kita dah belajar dulu. Ilhaq tu tak silap maksud apa dulu? Makna ilhaq dulu. Bersatu dua masdar kan? Bersejenis dua masdar. Akan bahawasanya diri ilhaq itu, ilhaq ni maksudnya ittihadul masdara ini. Ataupun bersejenis dua masdar.
Akan sesungguhnya diri ilhaq itu fi hadhil mulhaqati, pada ini mulhaq. Mulhaqati dipanggil jamak jamak muannas. Mulhaqati. Kalau nak panjang, dia kena terjemah ni mulhaqat ni ke mana? Nanti saya tulis. Mulhaqat tu kena tulis bahasa Arab dia gini. Dia kena takdir sikit tau. Kalau tak takdir tak faham. Fi hadhihi al-alfaz. Fi hadhihi al-alfaz. Betul? Al-mulhaqat al-khamsati. Al-mulhaqat al-khamsati bitadah roja, betul? Ya, saya tulis je. Bitadah roja. Ni. Nampak tak? Snap. Kat ini, snap. Tak punya panjang, kita snap dulu. Nanti saya terjemahkan. Tak, bawah sikit. Sikit, atas sikit. Ke belakang sikit Ustaz. Dah snap belum? Dah snap belum? Jangan tulis, snap belum? Boleh snap kat ini? Dah. Okey. Dah. Dah Ustaz. Okey. Dia ni payah sikit lah ni. Dia kata i'lam anna haqiqatal ilhaq. Diri ilhaq ni dipanggil bersatu dua masdar. Sama bersejenis masdar pada ini mulhaqat. Mana ini mulhaqat? Ini fi hadhil alfaz, pada ini lafaz-lafaz yang saya sudah bagi tadi lah. Fi hadhil alfaz al-mulhaqat al-khamsati bitadah roja. Mulhaqat ni dipanggil jamak muannas bagi mulhaqun. Mulhaq ni dipanggil seiras, mirip. Jadi 5 ni tadi dia kata, kalau kita tengok dia punya masdar dia itihad, sama je. Kalau bunyi, cuba tengok. Tengok daripada awal Tafa'lala ya tafa'lulan. Sebab tafa'lulan. Lepas tu tafa'ulan. Ada ulan-ulan tu. Tafa'ul. Tafa'ulan. 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 Lepas tu tafa'ulan. Tafa'ulan. Tafa'lian. Ni beza sikit. Tapi dia kata masdar tu satu, dia bersejenis. Maksudnya dia tidak ada banyak masdar, satu je. Dia kata ni mulhaq yang 5 ni, diri ilhaq tu dia kata innama takunu, khabar berkata innama takunu
Sesungguhnya, Saya tutup mic. sesungguhnya adalah ia hakikatul ilhaq. Sesungguhnya adalah ia diri ilhaq tadi tu. Bi ziyadati ghairi ta'i. Hasillah ia hasinatan, hasillah ia dengan ditambahkan akan huruf yang lain daripada ta. Cuba tengok. Semua spesialnya. Tafa'ulan, tafa'lulan. Tafa'ulan. Apa? Ditambahkan sesungguhnya hakikat ilhaq tu ditambahkan akan selain berta. Tengok ni. Macam mana contoh tengok depan. Masalan. Maksudnya tidak dikhususkan. Cuba tengok kan. Jadi kata sesungguhnya ini nama adalah hasillah. Hasillah ditambahkan lain daripada ta. Apa dia? Ditambahkan akan huruf yang selain daripada ta. Tengok. Tengok contoh dia. Masalan. Ini umasilulaka masalan. Al-ilhaku. Bermula ilhaq fi tajal baba. Tengok tajal baba tengok dulu. Innama huwa bitikraril ba'i. Baik, Ajarwana dia terjemah. Macam mana Ajarwana? Dia terjemah Ajarwana punya. Ke tak ada terjemahan? Haji Yaakob? Hanyalah ia dengan pengulangan ba dan ta. Tak, bukan yang atas tu. Tadi innama takunu bijarati ghairi ta tu. Nama. Cuba baca i'lam anna haqiqatul ilhaq. Hanyalah dengan tambahan selain ta. Innama takunu biyadi ghairu ta. Hanyalah dengan tambahan selain ta. Maksudnya tambah tu selain ta je lah. Ta je lah. Tapi tengok. Masalah itu contoh. Tengok ni. Al-ilhaqu fi tajal baba. Bermula ilhaq pada tajal baba. Mana tajal baba? Pada bab apa tu? Bab tapak lala. Tengok dulu. Dia nak beri penerangan. Dia kata innama huwa, sesungguhnya ia bitikraril ba, hasil dengan diulang-ulangkan akan ba. Tajal baba. Nak cakap tajal ba tak boleh. Pasal tafa'lala. Nampak? Dia tak ambil ta tau. Dia contoh mulhaq ni. Dia ambil selain daripada ta. Ditambahkan huruf tu selain daripada ta. Tajal baba. Bitikrarin. Baik. Innama huwa bitikraril ba. Sesungguhnya hasil dengan diulang-ulangkan akan ba. Nampak? Tajal baba ulangkan dua ba. Betul. Wata'u. Jadi orang tanya ta tu apa faedah dia? Ta pada kata tajal baba tu. Haji aku tolong tutup mic. Wata'u. Dan bermula ta. Ta mana? Ta pada kata fil af'al. Pada fi'il. Yang dulu tu lah. Tafa'la. Yang di depan tu. Tafa'lala. Yang tafa'lalu ta tu. Tafa'lala. Tafa'ala ta di depan tu. Pada segala fi'il tu. Pada awal fi'il tu. Tengok. Innama dakhalat. Sesungguhnya. Masuklah. Ia ta tu. Bagi makna mutawa'ah. Tengok. Dia nak cerita kata, memang kita kata dia fi'il lazim.
Tapi dalam masa yang sama, dia juga boleh dipasangkan dengan makna mutawa'ah. Tu nak cerita. Dia nak cerita kat situ je. Sebab tu ada setengah nuskah dia kata, kitab ni, bab ni, dia panggil bab mutawa'ah juga. Kalau bab mutawa'ah, kesan daripada perbuatan. Jangan terlupa, kita bagi tahu semalam. Kesan daripada perbuatan. Tengok. Sesungguhnya masuklah ta tadi tu, apa tujuannya? Bagi makna mutawa'ah. Kama kanat fi tadah raja. Hal keadaan. Ta itu pada ketika masuk tu, kama kanat. Adalah ia ma tu fi tadah raja. Adalah ia ta tu pada tadah roja. Mana tadah roja? Dulu. Mulahak bagi tadah roja. Tu dia. Jadi nak cerita apa kat sini? Dia nak cerita mudah je. Ayat ibarat tu berbelit. Nak cerita kata, ta tu, dia masuk tu, dia letakkan ta kat depan tu, bukan yang semata-mata fi'il lazim, tapi nak memberi makna akan fi'il mutawa'ah. Kesan sesuatu. Cuba tengok tajal baba. Tajal baba Zaidun. Kita terjemah apa? Memakai jubah lah oleh Zaid. Jadi bila makan jubah oleh Zaid, maksudnya apa? Zaid pakai lah. Kesan jubah Zaid pakai tu, jadi terpakailah jubah tu. Terpakailah jubah tu. Dia panggil bina mutawa'ah. Baik. Sebab apa boleh kata ni ilat mana ni? Ini ilat pada kata sebab apa boleh masuknya makna mutawa'ah? Ataupun sebab apa boleh kata hakikat diri ni bagi mulhaq, sebab apa? Li'ana ilhaqa. Kerana sesungguhnya ilhaq ni kita dah cerita tadi yang itu iaitu bersatu dua masdar. Ittihadu masdara ini. Dua bersatu oleh dua yang bersejenis. Bersejenis tu macam bar tadi dua kali dah. Ada double bar. Nampak? Tengok. Li'ana ilhaqa la yakunu. Tidak adalah ia ilhaq tu pada awal kalimah. Jadi ilhaq ni dia tak berlaku pada awal kalimah. Habis tu bal fi wastiha. Dia panggil ba tu idrak. Bal tu bahkan huwa ilhaq tu fi wastiha berlaku pada pertengahan kalimah. Ataupun akhiriha, ataupun akhir kalimah. Macam ni kita kata dia berlaku pada akhir kalimah. Ilhaq ni. Contoh tafa'liyan. Tengok. Maksudnya berlaku pada pertengahan kalimah tu, maksudnya tulis. Yang ni berlaku pada huruf yang di tengah pada kalimah. Tulis tu. Berlaku pada huruf yang di tengah pada kalimah. Ataupun akhiriha, ataupun berlakunya huruf yang akhir bagi kalimah. Jadi ilhaq ni dia tidak berlaku kat depan kalimah. Cuma dia berlaku pada pertengahan kalimah ataupun akhir kalimah. Pada huruf tu sendiri. Tengok huruf dulu apa. Kita kata tafa'wala. Ya tafa'walu, tafa'ulan. Tengok. Dia tambahkan waw dengan antara ain dengan lam. Atau pertengahan. Terkadang berlaku pada belakang sekali. Mana dia? Contoh tafa'liyan.
Nampak tak? Tafa'lian dia berlaku pada akhir kalimah. Tafa'lian. Dia nak cerita kata ni, di sini ni dia dua masdar ni maksudnya kita kata, kita baca tafa'lian. Nah. Asal tafa'liyun tapi kan baca tafa'lian tu sebab dia masdar. Ya, Haji Yaakob. Yang berulang dia di mana Ustaz? Tafa'lian tu yang al-haq ni mana? Al-haq ni. Ilhaq ni yang mana? Ya. Ilhaq ni bukan berulang. Dah dua masdar bergabung. Mana? Dia bergabung dua masdar. Tafa'lian dia yang mana bergabung dia? Yang mana bergabung dia tafa'lian ni? Tafa'lian ni tak, sebab tu dia kata berlaku pada akhir ataupun pertengahan. Macam tajal baba tu kita boleh nampak lah dua ba tu. Tapi yang tafa'lian ni dua ya ke? Tak macam mana? Saya kurang faham ni. Kalau yang ni, kalau kita tengok, dia berlaku kat mana? Ini dia berlaku, kalau di sini dengar. Jadi ilhaq, dia tidak adalah pada awal kalimah. Tapi ilhaq tu berlaku pada pertengahan kalimah. Dia pertengahan kalimah, kena tengok. Kalau kita tengok kata tafa'la. Ya tafa'la, tafa'lian. Dia asal bagi tafa'la tu apa? Dia berlaku pada ya tu, asal alif. Sebab dia ada double dua sebenarnya tu, ya dengan alif tu. Asal kalimahnya tafa'lai. Dia ada dua ya. Tapi dia tak sebut dalam ni ya. Ya. Kemudian dia buangkan ya, dia tukarkan jadi alif. Jadilah tafa'la. Nampak je kau? Ya. Ni dia akhir kalimah. Habis. Dia kitab ni ada tempat-tempat payah, ada tempat-tempat mudah. Bukan semua mudah. Kalau semua mudah, senang lah. Baca sendiri kan. Baik. Alama sarha bi fi syar'i mufassal. Ilhaq ni. Ilhaq dengan pertengahan kalimah dengan akhir kalimah ni. Di atas barang. Di atas daripada huraian. Sarha yang telah mensorehkan. Bihi bima tu fi syar'i mufassal. Syarah mufassal kitab besar. Syarah mufassal ni karangan kitab Imam Ibn Hajib. Tulis itu. Syarah mufassal karangan kitab pengarangnya Ibn Hajib. Ibn Hajib ni dia orang hebat ahli nahwu dengan sorab. Kalau kitab nahwu dia tu tebal ni tu, saya nama kitab dia Syarah Kafiyah. Kalau kitab soraf dia nama Syarah Syafiyah. Karangan Imam Ibn Hajib. Dia orang hebat, orang sakan dalam ilmu nahwu dengan sorab. Tapi dia ambil juga kitab besar tu letak dalam kitab matan kita. Sebab tu jadi payah tadi kok kitab ni. Tapi bab ni lah payah pun. Nak cerita kata berlakunya ilhaq tadi di pertengahan kalimah ataupun akhir kalimah itu disebut dalam kitab Syarah Mufassal karangan Imam Ibn Hajib. Ibn Hajib. Ada tulis karangan siapa tak Haji aku situ? Tak ada. Tak ada sebab ni sebab kita mengaji kita tahu tu. Dia bukan semua ada dalam tu, dia kalau ada pun dia terjemah dalam tu paling-paling pun 50% tu ada. Kalau 50% lagi tu kita kena belajarlah. Habis. Wasnani limul haqi ihran jama. Ni atas mana ni? Ni bagi mulhaq. Dan yang kedua,
dihantarkan kedua-dua tu bagi mulhaq ihram jama. Jadi ni ada dua pula. Rumi dia terjemahkan begini, dan dua bab untuk yang menyamai, ihram jama. Dan dua bab untuk yang menyamai. Ya. Dua bab mana? Nak tanya. Dia atas mana? Sebab dia dua bab mana? Ni bukan bab yang bab khamis tu kan? Okey, gini. Nampak dah. Dulu wa khamsatu minha limul hakit tadaraja. Muka surat 3 lah dulu. 5 bab daripada 35 bab bagi mulhaq tadaraja. Yang ni pula dia kata tambah sikit ni. Wasnani minha. Tambah minha. Dia kata tambah minha. Dia tak salah, kita tak salah, tapi kena takdir situ. Nak bagi faham. Ni minha. 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 Dia kena takdir. Dia celah-celah min isnan dengan mulhaq tu. Wasnani minha. Dan 2 bab daripada 35 bab dihantar bagi mulhaq ihram jama pula. Dulu tadah roja. Ni ihram jama pula, mulhaq dia pula. Ni kena sama esok dah awak ni. Ni sama esok lah. Ni sama esok. Esok ni cuti nuzul Nuzul Quran ke betul ke cuti? Ya, esok nuzul Quran. Esok saya ada kelas subuh ni. Sekejap saya tengok kitab ni sekejap. Kitab ni tak lama nak habis dah. Tak apalah, kita sambung minggu depan lah. Sebab esok saya tak sempat sangat ada kuliah subuh. Dia menampang takut tergesa-gesa, tak sempat sampai 7.30. Tak apa, kita sambung minggu depan Cepat habis insyaAllah. Minggu depan khatam. InsyaAllah. Esok cuti. Khatam insyaAllah. Itu pun kita baca cari lambat juga. Minggu depan khatam ataupun minggu sebelum Syawal kita khatam. InsyaAllah. Khamis ada tak Ustaz? Khamis. Esok tak ada sebab saya ada keluar subuh esok. Ada nuzul Quran. Besok Rabu. Besok Rabu Besok Khamis. Esok Khamis. Haji Harudin dah tak ingat apa ni, tak ingat hari. Dia orang pencen. Harudin pencen. Dia tanam sayur sana ni Ustaz. Ya Haji. Orang pencen tak ingat hari. Kita sambung minggu depan lah. Ustaz, kalau khatam dia ada sambung lagi ke Ustaz? Khatam nanti tengok kitab apa ni. Ataupun Ustaz ulang macam mana balik? Macam mana? Ataupun ambil kitab lain ke, ikutlah. Tapi yang rendah-rendah lah, tak mati tinggi. Yalah. Tengok nanti kita bincang balik. Yang rendah pun dah serabut Ustaz. Kalau makin tinggi lagi serabut Ustaz, konsep faham. Saya faham konsep apa ni matan bina ni, tapi masalah apa? Fal tu. Nak mengenal satu-satu tu dia ni sikit. Kena ulang banyak kali. Dia makan masa juga. Haji punya kitab tu terjemah ke apa je? Terjemah macam Haji Yaakob ke? Terjemah. Kalau terjemah ni boleh. Dia satu gini. Satu kitab Arab betul-betul Arab, satu kitab terjemah. Jangan pakai kitab terjemah saja, nanti takut. Dia makin pening sebab terjemah dia tu hanya untuk kefahaman, dia bukan harfi-harfin. Okey. Ustaz, yang terjemah ni dia ada matan dia Ustaz. Dia ada matan dia. Saya ikut guru saya Haji Yaakob. Matan dia sebelah atas. Ustaz, matan dia sebelah atas, terjemah dia bawah. Ada matan dia. Yang satu lagi tu yang tak ada matan, yang huraian tu. Yang kitab Haji Yaakob suruh saya beli. Saya ikut guru saya tu Ustaz. Jadi Ustaz. Tapi bukan semua terjemah je kan? Bukan semua terjemah kan? Bukan. Dia ada matan dia atas dia. Ada matan. Ada matan dia. Ada atas, maksudnya bawah tu semua terjemah. Semua dia terjemah. Tak ada satu pun dia miss. Alah, di matan dekat satu tu ada matan, lepas tu bawah terjemah. Matan bawah terjemah yang sebut. Jadi maknanya boleh lah tu. Maksudnya yang terjemah macam tadi saya suruh terjemah tu Haji Eko tu tak ada terjemah. Kadang-kadang dia tak ada terjemah.
Itu. Gitu pula nah. Ada benda-benda yang tak ada terjemah Ustaz. Ada benda ada terjemah. Tapi kita belajar daripada matan Ustaz. Kita matan belajar. Ya. Boleh lah bagi kepahaman sikit lah. Boleh, tapi boleh kita baca. faham Ustaz. Senang faham. Ustaz, dah habis kita belajar balik Ustaz. Nak kena buat revision sebab tak faham amat-amat. Tapi Ustaz akan ajar dalam bahasa Inggeris lepas ni, Mama. Okey, no hal. Mama boleh ajar. No problem Ustaz ya. Okey, baik. So Ustaz, you can improve your English, we can improve our Arabic. Ustaz, dengan apa beza dengan matan maksud Ustaz? Dengan matan bina tinggi. Dia kena Imam Abu Hanifah. Dia tu luas sikit pembahasan dia. Dia matan juga. Tapi matan dia tu pembahasannya agak luas sikit. Satu lagi dia ada matan izi. Matan izi. Ini sama rendah. Nanti sama juga tapi dia lain sikit lah. Mungkin boleh sambung matan izi kan? Nanti tengok matan sama matan izi mungkin juga. Matan izi ada tasrif kau Ustaz? Matan izi ni dia panggil rentetan daripada matan bina. Dia ada tasrif sekali. Sebab buku ni ada matan izi Ustaz. Yang buku ni ada 3 matan. Buku saya ada 2 matannya. Matan izi dengan matan bina. Sambung matan izi lah Ustaz. Tasrif, matan tasrifil izi. Kalau matan izi okey. Tapi kalau matan masuk jangan. Sebab tu dia agak sebenarnya matan maksud boleh kalau nak baca tapi dia kalau saya baca gitu tu tak ada feeling. Dia tak ada nak main ibarat, tak ada takdir. Jadi dia punya terjemah tu tak berapa nak sedap. Betul lah Ustaz. Dulu kita belajar matan maksud pun tak berapa faham tu. Itu hari yang. Sebab kita turun ngaji tinggi, patutnya kena ngaji rendah dulu. Betul lah. Itu level ustaz ni tu, kita join saja. Tak apalah boleh dengar. Ni dah kalau katam ni boleh dengar mata maksud senang sikit. Betul. Insya-Allah. Terima kasih. Kita sambung minggu depan lah. Esok saya ada kuliah lah pagi esok. Aku tak ada nak kejar. Ustaz, saya pun nak minta ulang bab saraf ni. Tapi kalau boleh nak lebih banyak dia punya contoh perkataan dia. Kalau contoh banyak perkataan nanti mata izi banyak, mata izi. Dan yang kita boleh ambil dari Al-Quran, contoh-contoh dia. Kalau nak Quran tu kitab besar boleh, tapi takut tak makan lah. Kalau kita contoh Kailani, tu ada kitab tinggi tapi ada contoh Quran, tapi kita takut kita tak faham nanti. Bukan tak makan tak habis. Kita ikut ustaz lah, kita ikut ustaz. Ada contoh perkataan tu kan yang ada dalam Quran. Okey, kalau contoh apa Quran tak apa, tapi kalau ada dalam kitab surah yang ayat Quran ada, tapi takut nanti saya terjemah nanti takut ajar tak faham, cepat tak sampai sebab tak boleh memahami betul. Saya ni pun, yang ni pun saya harap ilmu laduni je Ustaz. Saya kitab surah tu saya ngaji dulu tu lebih daripada 10 buah lah, 12 buah kitab lebih. Tapi semua ada kitab level-level sampai tinggi lah. Kalau universiti belajar tu dalam pertengahan je. Kalau universiti belajar, dia di pertengahan. Kalau di pondok belajar tu sampai kitab tinggi. Sampai O-level lah bagi kata. O-level lah. Kalau universiti dia pertengahan lagi. Kalau dekat yang saya belajar tu sampai level tinggi lah. Daripada rendah sampai tinggi saya belajar dulu. Alhamdulillah lah. Baik, tengok insyaAllah. Kita sambung lagi minggu depan. Wallahualam. Masih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak semua, Hajar Faridah semua. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih banyak, Hajar. Ya.